Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam أو أجهل يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik, kita sambung pengajian Qatrun Nada. Jadi kita berhenti pada bab at-tanazu'. Tanazu' tu kita dah mengaji dah. Cuma ada sedikit lagi di belakang tu ada satu bait tu kata syarah walaisa minat tanazu'i qauli imril qais. Cuma ana akan ulang baliklah secara ringkas berkenaan dengan bab at-tanazu'. Ana akan ulang sikit secara ringkas bab tanazu' yang kita mengaji sebelum ni, sebelum kita masuk pada ibarat yang kita berhenti pada pengajian kita dulu. Jadi doa-doa lah, mudah-mudahan kita dapat habiskan kitab ni. Baik, jadi bab at-tanazu'. Kita tengok dulu kalam musannif rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala babun fit tanazu' yajuzu fi darabani wa darabtu zaidan i'malul awwal wa ikhtarahu al-kufiyun wa yutmaru fi tsani kullu ma yahtajuhu aw ats-tsani, yani yajuzu i'malus tsani wa ikhtarahu al-basriyuna fayutmaru fil awal marfu'uhu faqat nahwu jafawni walam ajful akhilla'a walaysa minhu kafani walam atlub qalilun minal mal li fasadil makna. Itu dia punya matan. Baik, apa dia tanazu'? Tanazu' seperti mana yang ditulis di sini, an yataqaddama amilani aw aktsar wa yata'akhkhara ma'mulun aw aktsar wa yakunu kullu wahidin minal mutaqaddim taliban lidzalikal mutaakhir. Tanazu' sana juga rebut lawan. Boleh rebut lah. Ada meh. Okey. At-tanazu' huwa an yataqaddama amilan. Maknanya tanazu' ni datang dua amil, didahului dua amil, datangnya dua amil ataupun lebih. Yang ni terdahulunya dua amil ataupun lebih. Kalau contoh yang ditulis ni atuni dan ufrigh, dua-duanya amil. Okey, jadi an yataqaddama amilan ni contoh bagi dua amil. An yataqaddama amilan au aksar, boleh jadi datang lebih banyak, lebih daripada dua. Cuma ni contoh bagi dua amil. Datang dua amil, lepas tu wa yata'akhkhara ma'mulun ataupun aksar, dan terkemudian ma'mul bagi amil. Ma'mul tu pula sama ada satu ataupun lebih. Cuma yang ni contoh ma'mul dia satu. Contoh ma'mul dia satu. Nanti kita akan bagi contoh yang mana contoh bagi ma'mul dia lebih daripada satu. Wa yata'akhkhara ma'mul aw aksar. Lepas tu wa yakunu kullun minal mutaqaddim, dan adalah tiap-tiap satu daripada yang awal tu, yang ni daripada amil ini, tiap-tiap satu ni, amil yang pertama dan juga amil yang kedua, masing-masing taliban lidzalikal mutaakhir, masing-masing nak ke ma'mul.
kitra. Atu ni bagi aku dia ada ma'mul dia, apa ni marfu', apa ni mansub dia. Dia nak kepada ma'mul. Ufrigh pun nak kepada ma'mul. Faham? Dia nak kepada ma'mul. Jadi ma'mul ada satu. Yang ni amil yang pertama nak kepada ma'mul ni, amil yang kedua pun nak kepada ma'mul ni. Jadi sekarang ni berlaku tanazuk. Sekarang ni nak dia bagi yang pertama ke yang kedua? Kita nak bagi ma'mul ni kepada yang pertama ke kepada yang kedua? Dengan kata lain, kita nak ikmalkan yang pertama ataupun kita nak ikmalkan yang kedua. Boleh. Ini contoh yang mana ma'mul dia, amil dia 2, ma'mul dia 1. Terkadang amil dia lebih daripada 2. Contohnya hadis. Hadis dia datang dengan dalam ni. Bukan kama sallaita, kama sallaita wa barakta, betul? Wa tarhamta, ala Ibrahim. Baik. Kama sallaita wa barakta wa tarhamta. Sekarang ni ada 3 amil. Sallaita ala Ibrahim, wa barakta ala Ibrahim, wa tarhamta ala Ibrahim. Tiap-tiap satu ni, amil ni, 3 ni, 1, 2, 3. Masing-masing menuntut ma'mul yang 1. Ma'mul ni disebut di belakang, ala Ibrahim. Tarhamta nak ke ala Ibrahim, barakta nak ke ala Ibrahim, sallaita pun nak ke ala Ibrahim. Jadi berlaku tanazuk. Kita nak bagi yang mana satu? Ini contoh amil lebih daripada 2, ma'mul 1. Nanti kita akan tengoklah dalam tu ma'mul dia lebih daripada 1. Amil ada 2 ataupun amil ada 3, ma'mul dia lebih daripada 1. Ini kita contoh bagi ma'mul yang 1. Yang penting amil tu mesti lebih daripada 1. Kalau tak berlakulah tanazuk. Baik. Jadi sekarang ni khilaf antara Basriyun dan juga Kufiyun. Dia nak ikmalkan yang mana satu? Dia nak ikmalkan atuni ke ataupun dia nak ikmalkan ufrigh? Nanti dia nak bagi kitra ni kepada ufrigh ke ataupun nak bagi kepada atuni? Samalah sini. Nak bagi yang mana satu? Jadi sekarang ni khilaf. Berapa ni khilaf? Dia khilaf tu khilaf pada yang mana lebih rajih. Dua-dua boleh. Faham tak? Dua-dua boleh. Kita nak ikmalkan yang pertama boleh, nak ikmalkan yang kedua pun boleh. Khilafnya mana yang lebih rajih. Jadi Kufiyun, ini tulis kat bawah ni, rajjahal Basriyun i'mal as-sani. Jadi Basriyun dia ambil yang kedua ni. Dia ikmalkan yang kedua. Kalau ada 2, 1 dan 2, dia akan ikmalkan yang kedua. Sebab apa? Liqurbihi, illah dia. Sebab dia yang paling dekat dengan ma'mul tersebut. Jadi kalau yang ni ada 3 ni, dia akan ikmalkan yang ketiga. Di sisi Basriyun, dia akan ikmalkan yang ketiga. Sebab dia yang paling dekat sekali. Adapun Kufiyun, dia tarjihkan ikmal yang pertama. Kalau contoh yang pertama ni dia akan ikmalkan yang ni, atuni. Contoh yang kedua dia akan ikmalkan sallaita. Apa ilah dia? Sebab dia mai dulu, lisabqihi. Karena terdahulunya dia. Jadi lebih pada
dia datang awal. Boleh. Dua-dua boleh. Nak emalkan yang pertama boleh, nak emalkan yang kedua pun boleh. Kemudian wa masalah sanahmat, Basriyun dia emalkan yang kedua. Kita ambil yang Basrah dulu. Basriyun dia akan emalkan yang kedua. Waktu tu dia akan itmarkan pada amal yang pertama. Pada amal yang pertama sinilah. Tu ni, sini pun sallaita dengan wa barakta. Amal yang pertama dia akan itmarkan dhamir rafa' sahaja. Faham? Adapun dhamir nasab dan dhamir jar dia akan hazaf. Contoh, tengok sini qadima wa akramtu. Ni ulang balik ni. Qadima wa akramtu akhawaika. Qadima nak ke akhawaika. Dia nak akhawaika ni jadi fa'il dia. Akramtu dia nak akhawaika ni jadi maf'ul dia. Dia tak perlu sama. Faham tak? Sebab sini dia nak akhawaika jadi fa'il. Yang ni dia nak akhawaika jadi maf'ul. Jadi sekarang ni berlaku tanazuk. Basriyun dia ikmalkan akramtu. Bila dia ikmalkan akramtu, sebab tu akhawaika masuk. Akhawaika bukan akhawaka. Faham? Kufiyun dia ikmalkan yang mana? Yang pertama, qadima. Sebab tu akhawaka. Sebab dia ikmalkan yang pertama. Ini jadi akhawai, ini jadi akhawaka. Waktu tu dia akan datangkan dhamir lah, qadima. Jadi dua. Qadima kan ada dhamir tu. Faham? Itu maksud dia wa yudmiruna fil amilil awal qadima dhamir raf'i faqat. Dhamir rafa' sahaja. Dhamir rafa' sahaja. Dhamir nasab, kalau ada dhamir nasab ataupun dhamir jar, dia akan hazaf. Tak boleh nak zahirkan. Contoh yang kedua, darabtu wa darabani akhawaka. Darabtu nak ke akhawaka jadi maf'ul dia. Daraba nak akhawa jadi fa'il dia. Sekarang ni berlaku tanazuk. Basriyun dia hidup, dia ikmalkan darabani yang kedua. Jadi akhawaka ni jadi fa'il darabani. Faham? Darabani akhawaka. Jadi akhawaka fa'il bagi daraba. Kita ikmalkan yang kedua. Ini kita bagi akhawaka ni kepada daraba ni. Lepas tu darabtu, mana maf'ul dia? Dia kan dia nak maf'ul. Tu dihazafkan. Kalau ikutkan kita takdirkan darabtuhuma wa darabani akhawaka. Tapi sekarang ni ada dhamir kan, dhamir masuk hazaf. Begitu juga kalau dhamir jar dihazafkan juga. Kenapa dihazafkan nanti kita akan tengoklah. Kenapa dihazafkan dhamir jar dan juga dhamir nasab, nanti kita tengok dalam syarah. Okey. Adapun kufiyun, mereka mentarjihkan ikmal yang pertama. Mereka akan ikmalkan amal yang pertama. Kalau sini qadima, kalau sini darabtu. Ilah dia sebab disabqihi. Jadi qadima akhawaka. Jadi akhawaka sebab dia jadi fa'il qadima. Kalau atas tadi dia jadi maf'ul akramtu sebab hidupkan yang kedua. Ikmalkan yang kedua. Lepas tu akramtuhuma. Lepas tu pada amal yang kedua dia akan datangkan, dia akan bagi dhamir yang dia perlukan. Akramtu nak kepada maf'ul kan? Maf'ul dia akhawat. Ni lah. Akhawaka ni juga sepatutnya dia nak, tapi sebab sekarang ni kita bagi akhawaka ni pada yang pertama. Jadi kat sini kita datangkan dhamir. Akramtu huma. Huma tu merujuk kepada akhawaka. Contoh yang kedua, darabtu wa darabani akhawaika. Darabtu nak ke akhawaika jadi maf'ul, daraba nak ke akhawaika jadi
fa'il. Tapi Kufiyun dia hidupkan yang pertama, i'mal yang pertama. Jadi sini jadi maf'ul bagi darabtu. Sebab tu kita baca akhawai ka maf'ul. Masuk. Lepas tu dekat amil yang kedua kita akan bagi domir. Jadi domir tasniah sebab akhawai kan tasniah kan. Jadi wa daraba ni ada domir alif tasniah. Wa daraba ni. Semualah kalau domir, kalau dia perlukan domir rafa' bagi domir rafa'. Kalau dia yahtaj ila domir nasab bagi domir nasab. Kalau berhajat ada domir jar bagi domir jar. Begitulah. Faham? Kalau yang ni dia bagi domir rafa' ya. Nasab jar tak ada hazaf. Boleh faham? Kita baca kitab. Qala syarih rahimahullah wa yusamma hadzal bab bab at-tanazu' wa bab al-i'mal aidan. Dinamakan bab ni sebagai bab tanazu' dan juga dinamakan bab i'mal. Jadi dalam matan tadi dia kata, saya tengok babun fi tanazu' yajuzu fi darabani wa darabtu zaidan. Fa'il yajuz i'malul awal. Wa ikhtarahul kufiyun. Harus pada darabani wa darabtu zaidan kita i'malkan yang pertama iaitu darabani, dan itulah yang dipilih oleh Kufiyun, dan diidmarkan, didomerkan pada yang kedua tu semua yang dia berhajat kepadanya, semua yang kedua tu berhajat kepadanya. Awis sani ataupun i'mal sani, kita hidup, kita i'malkan yang kedua, dan inilah yang dipilih oleh Basriyun. Wakhtarahu al-Basriyun. Okey. Jadi kalau contoh darabani wa darabtu zaidan tu idmar yang kedua ke pertama? Darabani wa darabtu zaidan. Idmar yang pertama ke kedua? Yang kedua. Lepas tu Allah sallallahu alaihi wasallam darabani, daraba tu mana fa'il dia? Darabani wa darabtu zaidan. Fa'il dia domir mustatir. Faham? Darabani wa darabtu zaidan, i'mal yang kedua. Fayud maru fil awal marfu'uhu faqat. Ini ke waqtaral Basriyun ni yang bagi i'mal yang kedua, Basriyun pilih, dan dia mengidmarkan, mendomirkan pada yang pertama tu domir marfu' sahaja. Contohnya jafauni walam ajful akhil la a. Jadi maf'ul bagi ajfu kan. Maknanya dia mengikmalkan yang kedua. Faham? Dia mengikmalkan yang kedua. Sebab walam jafauni dia nak fa'il, nak akhilak sebagai fa'il. Walam ajfu dia nak akhilak sebagai maf'ul. Sekarang ni kita ikmalkan yang kedua, jadi akhilak jadi maf'ul bagi lam ajfu. Waktu tu kita bagi domir pada jafau. Sebab tu kita sebut jafau ni. Kalau kita hidupkan yang pertama, nak cakap je lah, Jafani. Kalau kita akan hidupkan yang pertama akan jadi Jafani ya. Jafani al-akhillau. Faham? Walam ajfuhum. Baik. Lepas tu walaysa minhu kafani walam atlub qalilun minal mal. Yang ni yang kita tak baca hari ni. Sebenarnya nak pergi ke sini tapi kena ada muqaddimah ni jugalah sebab lama dah tinggal. Tengok syarah. Qala syarih rahimahullah yusamma hadzal bab bab tanazu' wa bab al-i'mal aidan. Wa dhabituhu dhabit tanazu' ni an yataqaddama amilan aw aksar wa yata'akhkhara ma'mulun aw aksar wa yakunu kullun minal mutaqaddim taliban lidzalika mutaakhir. Samalah. Misalu tanazu'il amilain ma'mulan wahidan. Contoh tanazu' dua amil duk berebut nak satu ma'mul. Qauluhu ta'ala atuni ufrigh alaihi kitra. Wa dzalika li anna atuni fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Yahtaju ila maf'ulin sanin. Kerana perkataan atuni fi'il dan juga fa'il dan juga maf'ul. Atuni kan? Atuni dia fi'il. Lepas tu ada fa'il. Mana fa'il dia? Mana fa'il dia Safi?
Ha? Fa'il dari mana meh? Ha? Fa'il dari mana? Atuni. Mana fa'il dah? Ha? Lebih mustatir. Dhamir mana ni meh? Ha? Wawul jamaah tu. Atuni. Tu dia punya fa'il dia. Lepas tu ada maf'ul. Maf'ul yang pertama mana dia? Ha? Meh? Maf'ul yang pertama mana? Atuni. Ha? Mana? Ya mutakallim. Atuni. Nun tu nun lil wiqayah. Atuni kitra tu hak tu yang nak sekarang ni dia nak berhajat kepada maf'ul yang kedua. Atuni dia berhajat kitra sebagai maf'ul yang kedua. Wa ufrigh fi'lun wa fa'il yahtaju ila maf'ul. Ufrigh fa'il dan juga fa'il. Fa'il dia dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana. Dia sekarang ni berhajat kepada maf'ul. Jadi atuni berhajat kepada maf'ul yang kedua, kitra tu sebagai maf'ul yang kedua, ufrigh berhajat kitra sebagai maf'ul yang pertama. Sebagai maf'ul dia. Wa ta'akhkhara anhuma, atuni dengan ufrigh tu kitra. Wa kullun minhuma talibun lahu, dan tiap-tiap satu daripada atuni dan ufrigh menuntut kepada kitra tu. Masing-masing duk nak kat dia. Bismillah. Baik. Itu contoh wasalasan rahmat. Itu contoh dua amil berebut satu ma'mul. Wa misalu tanazu'il amilain aksar min ma'mulin, dan contoh tanazu' dua amil dia berebut lebih daripada lebih daripada ma'mul. Misal tanazu' al-amilain. Okey. Wa misalu tanazu'il amilain aksar min ma'mulin, contoh tanazu' dua amil lebih daripada satu ma'mul. Daraba wa akrama Zaidun amran. Daraba wa akrama Zaidun amran. Daraba nak ke Zaid jadi fa'il dia, dan dia nak amran jadi maf'ul dia. Akrama juga nak Zaid jadi fa'il dia, dan nak Zaid amran jadi maf'ul dia. Jadi dua tu berebut, dua amil berebut dua ma'mul. Boleh ha? Wa misalu tanazu'i aksar min amilain ma'mulan wahidan, dan contoh tanazu' lebih daripada dua amil berebut satu ma'mul. Kama sallaita wa barakta wa tarhamta ala Ibrahim. Ini contoh yang kita bagi tadi. Fa ala Ibrahim matlubun li kulli wahidin min hadhihi al-awamil thalathah. Wa misalu tanazu'i aksari tanazu'i aksara min amilain aksara min ma'mulin qauluhu alaihi salatu wasalam. Dan misal tanazu' lebih daripada dua amil, dia tuntut lebih daripada satu ma'mul. Amil lebih daripada dua, ma'mul pun lebih daripada dua. Qauluhu alaihi salatu wasalam tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna. Ada tiga amil. Dubura kulli salatin salasan wa salasin. Jadi tiga tu tusabbihu, tuhammidun, tukabbirun. Tusabbihun, tuhammidun, tukabbirun, masing-masing nak dubura kulli solah tu jadi ma'mul dia. Salasan wa salasin pun dia nak jadi ma'mul dia. Masing-masing duk berebut. Fadubura mansubun ala zarfiyah. Dubura mansub ala zarfiyah kerana jadi zaraf. Wa salasan wa salasin mansub ala anau maf'ulun mutlaq. Dia jadi maf'ul mutlaq. Mansub kerana jadi maf'ul mutlaq. Wa qad tanaza'aha kullun minal awamil thalathati sabiqah alaihima. Tiga-tiga tu duk berebut dua tu. Idza taqarrara hadza, apabila dah nyata dah ini takrir ni ataupun syarah ni, fa naqulu la khilafa fi jawazi i'mali ayil amilaini awil awamin syi'ta. Tak ada khilaf lah, tak ada khilaf pada harus kamu nak mengikmalkan, kamu nak ikmalkan amil yang mana satu, daripada dua tu, ataupun amil-amil yang ada. Kalau lebih dua kan,
boleh nak ikmalkan yang mana satu pun. Wa innamal khilaf fil mukhtar, yang terpilih yang mana? Fal kufiyuna yakhtaruna i'mal al-awwal li sabqihi wal basriyuna yakhtaruna i'mal al-akhir li qurbihi. Fa in a'malta al-awwal atmarta fi tsani kullama yahtaju ilaihi min marfu'in wa mansubin wa majrurin, yani apa ni makhtarahu al-kufiyun. Apabila kamu ikmalkan yang pertama, kamu ikmalkan amal yang pertama, maka kamu perdomirkan pada amal yang kedua tu semua yang amal itu berhajat, daripada domir marfu', domir mansub dan juga domir majrur. Wa dzalika nahwu, dan yang demikian tu seumpama qama wa qa'ada, ada alif. Kalau tak ada alif, letak alif. Sebab ikmal yang pertama. Wa qa'ada akhawaka, akhawaka tu fa'il bagi qama. Qama na akhawaka jadi fa'il dia, qa'ada na akhawaka jadi fa'il dia. Kita hidupkan yang pertama, maka kita bagi domir pada qa'ada yang kedua. Sebab tu ada alif. Kalau kita hidupkan yang kedua, jadi macam mana? Nak baca macam mana? Qama wa qa'ada akhawaka. Wa qama wa darabtuhuma akhawaka. Qama na akhawaka jadi fa'il, wa darabtu na akhawaka jadi maf'ul. Sekarang ni kita ikmal yang pertama, qama akhawaka jadi fa'il. Jadi kat darabtu tu kita bagi dhamir mansub huma. Qama wa darabtuhuma akhawaka. Wa qama wa marartu bihima akhawaka. Qama na akhawaka jadi fa'il, marartu pun na akhawaka jadi majrur dia. Tapi kita hidupkan yang pertama, kita bagi dhamir bagi kepada amil yang kedua. Jadi qama akhawaka wa marartu bihima. Tapi kalau kita hidupkan yang kedua, wa marar qama, kalau kita hidupkan yang kedua, dia akan jadi qama wa marartu bi akhawaika. Dia akan jadi macam tu. Wa dzalika li anna al-ismal mutanaza'a fihi wa huwa akhawaka fil misal fi niyyati taqdim. Fa dhamir wa in 'ada ala mutaakhir lafzan lakinnahu mutaqaddimun rutbatan. Ni ada tak perlu terang lah kot nah. Masalah dhamir. Oh, salah Ahmad. Mutaakhir lafzan mutaqaddim rutbah. Sebab sekarang ni qama wa qa'ada akhawaka, isim yang mutanaza', maknanya isim yang yang menjadi perebutan. Isim yang menjadi perebutan sekarang ni apa dia? Akhawaka. Faham tak? Dia memang duduk dia memang duduk di belakang. Faham tak? Dia memang duduk di belakang. Jadi dhamir pada darabtuhuma dan dhamir pada qa'ada dan dhamir pada maratu bihima, dhamir tu kembali kepada dia punya apa yang di depan dia, di belakang dia tak? Sebab dhamir dia mesti ke belakang. Faham? Dhamir dia mesti merujuk kepada apa yang di belakang, bukan apa yang di depan dia. Jadi nak jelaskan yang tu lah. Dia kata dhamir wa in ada ala mutaakhir, sebab dhamir kat qa'ada, dhamir tu kembali kepada siapa? Akhawaka. Dia kembali kepada hak depan dia. Walaupun dia kembali kepada yang depan, tetapi pada rutbah akhawaka tu duduk di depan. Pada rutbah akhawaka tu duduk di depan. Dia hanya mutaakhir, hanya duduk di akhir pada lafaz. Tapi pada rutbah fa'il tempat dia duduk di depan. Yang tu asalnya ada terang dalam pengajian dululah. wa fi niyyati taqdim fa dhamir wa in ada ala mutaakhir lafzan lakinnahu mutaqaddimun rutbatan. Dia yang tak boleh
Dhamir kembali kepada mutaakhir lafzan wa rutbah. Itu yang tak boleh. Dhamir tak boleh la ya'udu ala mutaakhir lafzan wa rutbah. Cuma dimaafkan pada bab yang depan ni. Sebab bila kita kita tengok apa yang dipilih oleh Basriyun, dhamir tu akan kembali kepada mutaakhir lafzan wa rutbah. Tapi dimaafkan di sini bab tanazuk. Pada bab tanazuk dimaafkan. Tengok bacaan yang kedua, wa in a'mal tasani fa in ihtajal awwal ila marfu'in admartahu faqulta qama wa qa'ada akhawaka wa in ihtaja ila mansubin aw makhfudin hazaftahu. Kalau dan jika kamu perhidupkan yang kedua, kamu ikmalkan yang kedua, iaitu amil yang kedua, maka jika yang pertama, amil yang pertama berhajat kepada marfu', maka kamu datangkanlah, itmarkan dia. Fakulta, maka kamu kata qama, bagi dhamir situ, qama ada dhamir, wa qa'ada akhawaka. Tetapi kalau yang amil yang pertama berhajat kepada dhamir mansub atau berhajat kepada dhamir makhfud, hazaftahu. Waktu tu kamu hazafkan. Kamu tak dhamirkan dia. Fakultu darabtu wa darabani akhawaka wa marartu wa marrabihi wa marrabi akhawaka wala taqul darabtuhuma wala marartu bihima. Boleh ha? Lianna awdad dhamir ala mutaakhir ala ma ta'akhkhara lafzan wa rutbatan inna maghtufira fil marfu'. Faham? Kerana kembalinya dhamir atas mutaakhir lafzan dan rutbah, dia hanya dimaafkan pada marfu'. Kenapa hanya dimaafkan pada marfu'? Sebab marfu' ni kan dia fa'il kan? Fa'il ataupun naib fa'il yang dia merupakan umdatul kalam. Dia kalau ada umdah, ada fadlah. Umdah musnad ilaih itulah. Faham? Musnad ilaih itu. Maknanya fa'il ataupun naib fa'il, itu dia jadi umdah kalam. Jadi kalau kita buang, tak boleh sebab dia umdah kalam. Ni nak faham macam mana kan? Li'annahu ghairu salihin lisukut. Inna maghtufira fil marfu'in li'annahu ghairu salihin lisukut. Kerana dia tak boleh nak digugurkan. Umdatul kalam tak boleh nak digugurkan. Sebab tu kadang-kadang kita ada hazaf maf'ul. Faham? Sebab dia bukan umdah. Kita ada hazaf maf'ul dan selainnya. Tapi kita tak boleh nak hazaf fa'il. Kita tak boleh nak hazaf al-naib fa'il. Sebab dia umdah. Kita tengah bicarakan pasal dia. Wala kadzalikal mansub wal majrur. Dan tidaklah seperti marfu' tu dhamir mansub dan juga majrur. Yang dinasabkan dan dimajrurkan. Habis. Walaysa fit tanazu' qawlu imri'il qais. Padang? Dia kata bukanlah daripada tanazu' perkataan imri'il qais. Kat sini kita berhenti itu. Sebab apa dia kata bukan daripada bab tanazu' perkataan imri'il qais ni? Sebab kalau kita bawa dia kepada bab tanazu', dia akan rosak makna. Dia syarat dia tak rosak makna. Faham? Syarat dia tidak rosak makna. Walau, tolong baca Ustaz. Walau annama as'a li adna ma'ishatin kafani walam atlub qalilun minal mali. Okey. Sekarang ni yang ni bukan daripada bab tanazu'. Walau anna ma as'ali adna ma'ishatin kafani walam atlub qalilun minal mali. Jadi
Boleh jadi orang bawa ni kepada bab tanazuk. Kat mana tanazuk dia? Yang ni tanazuk kafani dan juga lam atlub. Kedua-dua ni tanazuk nak kepada qalil. Faham? Ini kafani nak kepada qalil jadi fa'il dia. Lam atlub nak kepada qalil jadi maf'ul dia. Boleh jadi diwahamkan macam tu. Jadi kata apa ni Syekh Ibn Hisham, dia kata tak. Yang ni bukan daripada kata-kata apa ni Imru'ul Qais, ini bukan daripada bab tanazuk. Bukan kafa ni, qalil ni jadi fa'il bagi kafa ni. Dan lam atlub ni lain, perkataan lain. Dia bukannya apa ni nak ke qalil ni jadi maf'ul dia. Maf'ul dia mahzuf. Kenapa tak boleh jadikan ni sebagai bab tanazuk? Li fasadil makna, dia kata. Makna dia rosak. Itu kena faham makna. Makna dia rosak. Okey. Satu sebab yang perlu diperhatikan kat sini dah walau. Walau disebut sebagai harfum tina'in limtina'in. Lau harfu imtina' limtina'. Faham? Yang ni imtina', imtina'ul jawab limtina'i asyart. Ni maksud dia, harfu imtina' limtina'. Dia berbeza dengan laula. Berbeza dengan laula. Harfu imtina' liwujud. Yang ni imtina' al-jawab liwujudi asyarti. Itu laula. Nak nampak dia jelas macam mana? Kita buat contoh. Lau dzakara lanajaha. Apa yang tak faham? Lau dzakara lanajaha. Baik. Sebab apa? Lau dzakara lanajaha. Apa yang antum faham daripada atas tu? Okey, sekarang ni tertegah apa? Apa yang tertegah sekarang ni? Tertegah najah sebab tertegah syarat. Mana ada syarat? Zakara. Lau, kalau selepas dia musbat, makna dia manfi. Kalau selepas dia manfi, makna dia musbat. Maksudnya kalau selepas dia bukan nafi, makna kalau selepas dia ni bukan nafi, maknanya nafi. Kalau selepas dia nafi, makna dia tak nafi. Makna dia sekarang ni lau dzakara lanajaha. Kalaulah ia seseorang tu dia bermuzakarah, lau dzakara zaidun lanajaha. Kalaulah zaid tu muzakarah, nescaya dia berjaya dalam imtihan. Makna dia apa? Dia tak berjaya dalam imtihan. Sebab apa? Sebab dia tak muzakarah. Itu maksud dia. Imtina'ul jawab, jawab dia lanajaha. Sebab tertegahnya syarat. Syarat dia zakarah. Itu maksud dia. Maksud ni pentinglah untuk kita faham teks-teks Arab ni. Tu kita tahu baca lau ataupun laula, kita nak keluarkan syarat apa ni, makna dia. Dia berbeza dengan laula. Laula imtina' harfu imtina' lil wujud. Maknanya imtina'ul jawab diwujubi syarti. Tertegah jawab sebab adanya syarat. Contohnya laula
tadakhuluka, contoh, la safartu ila Sudan. Kalaulah bukan campur tangan kamu, nescaya aku telah bermusafir ke Sudan. Maksud dia apa? Maksud dia apa? Imtina'us safar liwujudi syarat. Sekarang ni dia tak musafir. Sebab apa tak musafir? Sebab ada syarat. Imtina'ul jawab, yakni la safartu, sebab ada wujudnya syarat. Jadi sekarang ni dia tak musafir sebab wujud benda ni, ada tadakhul ni. Itu maksud dia harfu imtina' li wujud. Yang tu harfu imtina' li imtina'. Faham? Sini dia bagi contoh, laulam yusi lam u'a kibhu. Laulam yusi lam u'a kibhu. Lau lam yusi lam u'aqibhu. Maksud dia apa? Sini nafi kan? Maksud dia musbat. Maksud dia musbat. Maksud dia apa? Apa maksud dia? Aqabtuhu, sebab dia li'annahu asa'a. Lau lam yusi lam u'aqibhu. Jadi sekarang ni maksud dia, aku iqab dia, aku denda dia sebab dia isaah. Dia kalau makna dia, kalau sini manfi, makna dia kalau pada lafaz manfi pada makna musbat. Kalau pada lafaz musbat pada makna manfi. Okey. Tu lau. Sebab tu sekarang ni lau annama as'a li adna ma'isyatin, dia ada dua, kafani walam atlu. Kafani walam atlu. Sah. Maksud dia anna kala walau annama as'a li adna ma'isyatin, yani lakafani qalilun minal mal. Walau annama ma tu zaidah, wal anna as'a annama as'a li adna ma'isyatin kafani qalilun minal mal. Baik. Bukan ma masdariyah, ma dakhalat alaihi fi ta'wilin masdarin mansub. Isim anna li adna jar wa majrur muta'alliqun bi mahzuf khabar anna. Okey, wa anna ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin marfu fa'il li fi'lin mahzuf taqdiruhu law thabata. Lepas dia takwilkan, dia akan jadi macam ni ya. Law sabata sa'yi, law sabata kaunu sa'yi li adna ma'isyatin la kafani qalilun minal mal. Ni maksudnya ni selepas ditakwilkan. Itu kena belajar takwil pula lah. Itu kena belajar
takwil, cara takwil. Jadi lau annama as'a li adna ma'isyatin, jadi dah takwil kan, dia jadi isim lau. Ni takwil dia jadi lau sabata kauni kaunu sa'i, lau sabata kaunu sa'i li adna ma'isyatin la kafani qalilun minal mal. Jadi an-nama as'a, kalau tengok dalam syarat, dalam dia punya ta'rif i'rab dia, ma as'a dia akan ma masdariyah, lepas tu as'a. Jadi ma wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin, jadi isim anna. Li adna ma'isyatin jadi khabar anna. Faham? Jadi khabar anna. Namanya muta'alliqun bi mahzuf, jadi khabar anna. Lepas tu kan anna kan? Anna dengan isim dia dan khabar dia kan boleh kita takwilkan kan? Kita takwilkan jadi macam ni ya. Kita takwilkan anna wasmuha wa khabaruha, barulah jadi macam ni. Lau sabata kaunu sa'yi li adna ma'isyatin la kafani qalilun minal mal. Kalaulah sabit keadaan usaha aku kepada bagi sekurang-kurang ma'isyah, bagi sekurang-kurang kehidupan, ada usaha, nescaya memadalah akan aku sedikit daripada harta. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Atas tu apa maksud dia? Kata harfum tina limtina. Yang ana sebut tadi, kalau selepas lau musbat, makna dia manfi. Kalau selepas dia manfi, makna dia musbat. Sekarang ni selepas dia musbat ke manfi? Musbat, maknanya manfi. Kalaulah sabit keadaan kata usaha aku ni untuk ada nama Aisyah, nescaya memada bagi aku sedikit, akan aku sedikit daripada harta. Maknanya dia usaha tak? Dia tak usaha pun. Dia tak usaha. Dan sedikit daripada mal tu tak cukup lah bagi dia. Maknanya manfi. Makna perkataan ni manfi. Sekarang ni dia tak usaha. Lau sabata kauni li adam aisyatin la kafani. Jadi sekarang ni imtina'ul kifayah, imtina' kifayah qalil minal mal limtina'i sa'yihi. Faham? Tertegah cukup sedikit daripada mal disebabkan tertegahnya apa ni subut sa'yihi. Tertegahnya usaha dia, sebab dia tak ada usaha pun. Okey. Jadi sini dia nafi kan? Sebab makna apa ni lafaz musbat, makna manfi. Baik. Kalau kita kata walam atlub ni atah pada sini dan dia menuntut juga qalil, apa akan jadi makna? Sini apa dia? Manfi. Dia akan jadi makna musbat. Kalau makna dia musbat, maknanya dia atlub pula. Kan jadi berlawan makna. Sini kata tak berlawan, sini kata tak menuntut, dia tak cari, tak sabit sa'yuhu. Tiba-tiba sini walam atlub, makna dia menuntut qalil minal mal. Maknanya dia ada usaha. Jadi kalau kita bawa pada bab tanazuk, dia akan jadi awal kalam dia nafikan, lepas tu kalam yang kedua selepas tu dia isbatkan. Dia mengisbatkan apa yang dia nafi. Jadi rosak makna. Tak apa, kita tengok syarah dulu. Dia kata fasad makna.
Okey ya. Fasad makna dia kata wazalika. Kenapa fasad makna wazalika? Kaun apa ni? Ini kaunu qaul imril qais ni laisa minat tanazu lianna syarta hadzal bab, kerana syarat bab ini an yakunal amilan muwajjahaini ila syai'in wahidin kama qaddamna. Syarat bab tanazu' ni kedua-dua amil tu ditaujihkan, ditaujihkan, dihadapkan ataupun ditujukan kepada syai' yang satu, sesuatu yang satu. Kama qaddamna. Law wujjiha huna kafani wa atlu ila qalil fasadal makna. Kalaulah kita hadapkan kafani dan juga atlu, yang mana kedua-duanya menuntut kepada qalil, kita hadapkan kepada qalil. Kedua-dua tu minta ma'mul qalil tu. Fasadal makna. Rosak makna. Sebab apa rosak makna? Li'anna law tadullu alam tina'i syai' limtina'i ghairihi. Kerana law dia menunjukkan atas tertegahnya sesuatu kerana tertegahnya selainnya. Itulah mudah faham tu. Imtina'u jawab limtina'i syar. Tertegah sesuatu kerana tertegahnya selain bagi sesuatu tu. Yang ni imtina' jawab kerana tertegahnya syarat. Fa in kana ma ba'daha ba'da law, maka apabila adalah apa yang selepas law tu musbatan, apa yang selepas law tu musbat, kana manfiyan. Apa tulis fa idza kana ma ba'daha musbatan ay fil lafzi, kana manfiyan, ni kana ma ba'daha manfiyan fil makna. Itu bagi mudah faham. Fa idza kana ma ba'daha ba'da law musbatan kana, yani kana ma ba'daha manfiyan fil makna. Kalau pada lafaz musbat pada makna manfi, kalau pada lafaz manfi pada makna musbat. Contoh, law ja'ani, nahu law ja'ani akramtuhu. Musbat ke manfi? Musbat ke manfi? Dik, musbat ke manfi? Law ja'ani akramtuhu. Musbat ke manfi ni? Law ja'ani akramtuhu. Lafaz dia musbat, makna dia manfi. Maknanya apa ni? Ma akramtuhu li'annahu ma ja'ani. Faham? Tu makna dia. Yang ni imtina'ul ikram limtina'il maji. Tertegah ikram kerana tertegahnya maji, tak ada maji itu. Tertegah jawab iaitu akramtuhu kerana tertegahnya syarat iaitu law ja'ani, ja'ani itu. Wa idza kana manfiyan kana musbatan. Terbalik. Nahu law lam yusik lam u'aqibhu. Pada lafaz manfiyan, pada makna musbat. Maknanya aqabtuhu li'annahu asa'a. Wa ala hadza, dan atas ala hadza takrir ataupun atas hadza takrir syarahan ni, apa yang telah dijelaskan ni, fa qauluhu, maka kata Imrul Qais, annama as'a li adna ma'isyatin manfiyun. Faham? Manfi sebab apa? Likaunihi fi nafsihi musbatan wa qad dakhala alaihi harful imtina. Jadi perkataan Imrul Qais annama as'a li adna ma'isyatin, makna dia manfi. Likaunihi fi nafsihi, kerana keadaan perkataan dia tu adalah musbat, perkataan tu musbat, maka makna dia manfi. Dan waqad dakhala alaihi harful imtina, dan telah masuk atasnya perkataannya tu harful imtina. Wa kullu syai'in imtana'a li illatin thabata naqiduhu, dan tiap-tiap sesuatu yang tertegah kerana illah, kerana ada illah, ada sebab, ada penyakit, sabatan naqidu, sabitlah nakid dia. Apa dia nakid? Nakid apa dia nakid? Ingat lagi tak apa? Nama apa? Adnin. Apa nakid? Nakid apa nakid? Nakid apa?
Naqid, nakidun. Ha? Sabit nakid dia. Nakid. Ha? Lawan dia. Ha? Akas dia. Maknanya kalau hitam, nakid dia. Ha. Jadi kalau hitam, nakid dia tak hitam. Putih tu kita panggil dit. Dia ada beza sikit dit dengan nakid. Nakid dia lebih umum. Sebab tak hitam, boleh jadi putih, boleh jadi oranye, boleh jadi hijau. Sebab tu tengok dia kata wa kullu syai'in imtana'a li illatin sabata naqidu wa naqidu sa'yi li ada ma'isyatin ada musa'yi. Sa'yu ada musa'yi. Kalau hitam tidak hitam, putih tidak putih, itu nakid. Faham? Itu nakid. Nah, kalau dalam tu mantik adalah bab tanaqud. Wa naqidu sa'yi li adna ma'isyatin adamu sa'yi li adna ma'isyatin. Jadi dalam tadi tu musbat maksudnya ada sa'yu. Jadi makna dia tak ada sa'i tu. Dalam tu musbat menyebutkan kata ada usaha, tapi masuk lau. Jadi dia bagi makna ada musa'yi, tidak ada usaha. Li ada ma'isyatin, bagi sekurang-kurang kehidupan. Wa qauluhu walam atlub, kata Imri'il Qais, walam atlub musbat. Pelik musbat, maknanya musbat fil makna. Faham? Dan kata-kata dia walam atlub, yakni Allah salah saya hormat, dia nak kena ambil hak atas. Wa ala hadza fa qauluhu walam atlub musbatun. Di atas takrir yang telah dijelaskan atas tadi, kalaulah dia punya lafaz musbat, makna dia manfi. Kalau lafaz dia manfi, makna dia musbat. Jadi perkataan Imru'il Qais walam atlub manfi, maka makna dia musbat. Walam atlub wa qauluhu walam atlub musbatun likaunihi manfiyan bilam. Sebab lam atlub tu dinafikan dengan lam. Wa qad dakhala alaihi harful imtina, dan telah masuk katanya huruf imtina, iaitu law. Jadi dia akan berlawan, faham tak? Dia akan berlawan. Tadi dia nafikan, lepas tu dia isbatkan. Dia nafikan, dia isbatkan apa yang dia nafikan pada awal. Dia rosak makna. Sebab tu ni bukan bab tanazuk. Falau wujjiha ila qalil, kalaulah ditaujihkan, dihadapkan lam atlub ni kepada qalil, wajaba fihi isbatu talabil qalil, maka jadi mestilah padanya mengisbatkan menuntut yang qalil. Wa huwa ainu ma nafahu awalan, dan isbat talabil qalil itu adalah apa yang dinafikan pada mula-mula. Kan perkataan ni lau sabata kaunu sa'yi li adna ma'isyatin la kafani qalilun minal mal. Maksud dia apa? Dia lam atlub kan, maknanya dia tidak usaha li adna ma'isyatin. Jadi sebab itulah tak cukup qalil minal mal. Sebab dia tak menuntut pun lam, dia kata lau sabata, maknanya manfi, tak sabit dia punya usaha tu. Faham? Tapi bila kita bawa pula lam atlub tu, kita taujihkan kepada qalil, qalil tu jadi maf'ul dia, nak apa ni, kita jadikan bab tanazuk. Kafani nak kepada qalil, lam atlub nak kepada qalil. Jadi maksud dia apa? Maksud dia kita akan isbatkan apa yang dinafikan pada awal tadi. Apa yang dinafikan pada awal dia tak usaha pun, tiba-tiba pi dekat lam atlub tu, maknanya dia usaha. Maknanya dia ada tolak. Bila ada tolak adalah usaha. Jadi kalaulah wujjiha, falau wujjiha ila qalil, ditaujihkan, dihadapkan kepada qalil, wajaba fihi isbatu talabil qalil,
wajiblah, mestilah padanya isbatkan menuntut qalil tu, qalil minal mal. Wa huwa isbat talabil qalil tu ain ma nafahu awalan, merupakan diri apa yang dia nafikan pada mula-mula. Wa idza batala dzalika ta'ayyana an yakuna maf'ulu atlub mahdhufan. Nampak dia nak bagi kata, dia nak bagi nampak wajah kepada kita kenapa dia kata makna dia rosak. Kadang-kadang kita boleh kata makna rosak, baik apa wajah dia? Nak tunjuk wajah. Faham tak? Macam contoh orang buat dalil. Itu baru cerita dalil, tapi apa wajah istidlal? Maknanya macam mana ulama istidlal daripada dalil tu, hukum dia kata harus, hukum dia kata haram, hukum kata makruh. Kadang-kadang kita boleh sebut dalil, tapi kita tak tahu wajah istidlal. Sebut dalil apa? Dalil apa ni? Contohnya apa dalil? Wasallallahu alaihi wasallam wajib berwuduk contohnya. Jadi sebutlah dalil ayat Al-Quran ke ataupun hadis ke, itu dalil, tapi macam mana ulama boleh jadikan itu sebagai dalil? Apa wajah istidlal? Wajah dia ambil ayat tu sebagai dalil. Faham tak? Macam sini dia kata rosak makna. Sekarang dia bagi nampak kenapa boleh jadi rosak makna. Dia bagi tahu, dia cerita satu persatu. Jadi benda yang bermain dengan makna ni susahlah sikit. Baik. Wa idza batala dzalika ta'ayyana an yakuna maf'ul atlub mahzuf wa taqdiruhu wa lam atlub al-mulka. Wa muqtada dzalika annahu talibu lil mulki wa huwa al-murad. Dia tak tuntut sekurang-kurang ma'isyah, sebab dia menuntut mulk, kerajaan. Dia ada kisah dia lah, kena tahu cerita dia. Imru'ul Qais. Apa? Tengok kat asyahid fihi kat bawah tu. Asyahidu fihi qauluhu kafani walam atlub qalil. Fa innahu qad taqaddama amilan wa huma qauluhu kafani wa qaulu atlub wa ta'akhkhara ma'mulun wa huwa qauluhu qalil. Wa dzalika mimma yatasawwaru ma'ahu al-mubtadi'un annahu min babi tanazu' walakinahu laysa minhu li'anna min syarti tanazu' sihhati tawajjuhi kulli wahidin minal amilain ila al-ma'mul al-mutaakhir ma'a baqa'il ma'na sahihan. Faham? Makna tu mesti sahih. Kalau kita taujihkan, hadapkan dua amil tu kepada ma'mul tu, makna sahih. Tapi sini makna tak sahih, hilang syarat. Dia kata kerana syarat tanazu' sah kita taujihkan, hadapkan tiap-tiap satu daripada amil tu kepada ma'mul yang mutaakhir yang datang kemudian tu, serta kekal makna hal keadaan dia sahih. Wal amru huna laisa kadzalik, dan perkaranya di sini bukanlah seperti yang demikian. Sebab makna dia tak sahih. Waqad awdahahu syarihul allamatu idahan badi'an kamilan fala hajata ila italah fi bayanihi. Dia kata apa ni syarah Ibnu Hisham, dia telah mensyarahkan, telah menerangkan sebagai penerangan yang badi'an kamilan, dah sempurna dah. Maka tidak berhajat lagi kepada memanjang-manjang lagi kepada menerang. Tak perlu dah, nak terang, dia kata dah jelas dah, dia cakap sempurna dah. Wallahu subhanahu a'lamu wa a'lam. Itu wajah kata bukan bab tanazu', sebab makna dia rosak. Jadi maf'ul bagi atlub al-mulka. Macam mana tahu kata maf'ul dia mulka? Itu kena baca dia punya bait-bait syair dia tu lah. Dalla alaihi siyak syair tu. Fa in qila inna ma yalzamu fasadu ja'lihi min babit tanazu'i li'atfika lam atlub ala kafani walau qaddartahu musta'nafan kana nafyan mahdhan ghaira dakhilin tahta hukmilau. Ni dia buat i'tirad. Maka jika dikatakan pada i'tirad, pada kritikan, hanya sahaja lazim rosaknya jadikan dia daripada bab tanazu' kerana atafkan kamu, kerana mengataf oleh kamu lam atlub atas kafani.
Jadi rosak perkataan kita jadikan perkataan Imrul Qais ni daripada bab tanazuk sebab kamu atafkan lam atlub ni, waw ni kan huruf ataf, kamu atafkan lam atlub kepada kafani. Tapi kalau kamu tak atafkan, kamu kata waw ni waw musta'naf. Mula satu perkataan baru, tak ada kaitan dengan yang sebelum, bukan waw ataf. Walau qaddartahu musta'nafan, kalau kamu qaddarkan waw tu waw musta'naf, kita istinaf satu perkataan baru, jadi kana nafyan mahdhan ghaira dakhilin tahta hukmi law. Jadi kalau kita buat ni satu perkataan baru, lam atlub kan, waw kita panggil waw istinaf, bukannya waw ataf, maka dia tidak termasuk dalam hukum law sebab dia tak ada kaitan dengan law. Tapi sebab bila kita atafkan pada kafani kan termasuk dalam hukum law, jadi dia terikut sekali. Faham tak? Jadi itu i'tirad dia lah. Jadi dia akan jadi semata-mata nafi, nafian mahdhan, semata-mata nafi, ghaira dakhilin, tak termasuk dalam hukum law. Qultu, aku kata, innama yajuzu tanazu'u bi syarti an yakuna bainal amilaini irtibat wa taqdirul istinaf yuzilul irtibat. Aku kata hanya saja harus tanazu' dengan syarat antara dua amil tadi ada irtibat, ada hubungan, faham, ada talian. Kalau kita takdirkan istinaf dan mentakdirkan istinaf itu menghilangkan irtibat tersebut. Alhamdulillah. Allah Ta'ala alam. Ini faham? Payah sikit ini. Itu nanti bab maf'ul. Nanti mungkin kita akan buat malam kot. Malam-malam ada kahraba, kita akan baca ringkah-ringkah. Bab tak payah mana pun. Selepas ni bab maf'ul, bab mafa'il, maf'ulun bih. Lepas tu masuk bab munada. Bab munada tu lebih pada hafal je lah, lebih kepada hafal. Lepas tu lah mungkin susah sikit kot, tak tahu, tengok nanti insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.